Wawasan 2020 dinodai. Pada tahun 1991, Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad memperkenalkan Wawasan 2020 yang digagaskannya antara lain untuk mewujudkan negara Malaysia yang bersatu menerusi konsep bangsa Malaysia. Tan Sri Rafidah Aziz yang berkhidmat sebagai Menteri selama lebih 2 dekad di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir mengimbas kembali betapa wawasan itu merangkumi kepelbagaian kaum dan asal keturunan seluruh rakyat Malaysia. Kini sudah 2024, marilah kita terus menghormati kepelbagaian kita dan menerimanya sepenuh hati. Marilah kita bersatu dan terus membina Malaysia yang lebih kuat, berdaya saing dan dihormati. Dan tidak membenarkan unsur politik menyebabkan perpecahan di kalangan kita, katanya. Ia merupakan respon terhadap kenyataan yang dikeluarkan Tun Dr. Mahathir yang dilihat sedang mempertikaikan kesetiaan orang Cina dan India di Malaysia. Rafidah membangkitkan ada pihak yang menyuarakan pandangan berkenaan siapakah orang Malaysia. Negara kita sudah merdeka daripada penjajah selama 67 tahun dan telah menjadi Malaysia yang bersatu selama lebih 60 tahun. Warganya adalah orang Malaysia. Mungkin inilah masanya kita benar-benar bersama dengan solidariti sebagai orang Malaysia yang bersatu, menghormati dan menerima kepelbagaian di kalangan kita, katanya. Katanya lagi tiada keperluan untuk orang Malaysia mempersoalkan satu sama lain berkenaan kesetiaan dan rasa cinta kepada negara. Malah mereka yang memberi keaiban kepada negara dan menyebabkan rasa tidak hormat orang lain kepada Malaysia, tidak peduli pun terhadap imej baik negara. Beliau turut menyuarakan penghargaan kepada warga Malaysia termasuk golongan muda yang mengharumkan nama negara menerusi pencapaian mereka terutama di pentas dunia. Mereka melakukannya sebagai warga Malaysia dan ada yang mencapainya tanpa bantuan keuangan kerajaan. Namun mereka kekal sebagai orang Malaysia, katanya. Mahathir yang meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kali kedua pada tahun 2020. Tahun sama, beliau mengharapkan wawasannya tercapai memang tidak asing dengan kenyataan-kenyataan yang kontroversi. Wawasan 2020 menggariskan 9 cabaran buat Malaysia termasuk untuk mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. Selepas tewas dalam PRU 2022, Mahathir dilihat mula berpihak kepada pembangkang dan kian kerap menyentuh isu berkaitan kaum dan agama. Adakah Tun Dr. Mahathir sudah lupa apa yang telah diperkatakan dan digagaskannya sebelum ini ketika beliau mencetuskan idea Wawasan 2020 atau sanggup melupakannya demi hasrat dan cita-cita pribadi? Menteri Digital Gobind Singh Dio mengingatkan Tun Dr. Mahathir agar tidak membuat kenyataan yang memecah belahkan keharmonian antara kaum di Malaysia ini. Amat malang walaupun telah menerajui negara selama bertahun-tahun, Tun Dr. Mahathir masih merasa wajar untuk membuat kenyataan yang bersifat memecah belahkan, terutamanya dalam hal kaum. Malaysia adalah sebuah negara berbilang bangsa dan kaum. Warga Malaysia adalah daripada pelbagai latar belakang agama dan juga budaya. Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf perkara ini dengan jelas bahawa kecuali sebagaimana yang dibenarkan secara nyata oleh perlembagaan itu sendiri, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara hanya atas alasan agama, bangsa, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang, katanya dalam kenyataan. Tegas Gobind Singh telah menjadi keunikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, bercakap dalam pelbagai bahasa dan fasih berbahasa lebih daripada satu bahasa. Hal itu katanya tidak pernah menjadi masalah atau dianggap sebagai ketidaksetiaan kepada negara sebelum ini. Ia juga diterima umum ramai rakyat kita bercakap lebih daripada satu bahasa. Kebanyakan mereka fasih dalam bahasa Malaysia dan bahasa ibunda mereka sendiri yang termasuk antaranya Cina, Tamil, Iban atau Kadazan. Ini tidak pernah menjadi masalah kepada kami. Sebaliknya, kepelbagaian itulah yang telah menguatkan kita dan meletakkan kita semua dalam kedudukan untuk mendapat manfaat daripada dunia hari ini yang sebahagian besarnya bersifat global, katanya. Benar, kenyataan yang dikeluarkan negarawan itu amat mengecewakan apabila beliau yang hidup di Malaysia sejak sebelum merdeka dan menjadi ahli politik di hampir 2/3 usianya yang mencecah satu abad itu memberi pendapat seolah-olah beliau tidak pernah menyaksikan semua bangsa berganding bahu
dan bertungkus lumus membina Malaysia menjadi negara berbilang bangsa sebagaimana hari ini. Bukanlah menjadi satu kesalahan jika kita datang daripada latar belakang kaum, agama dan budaya yang berbeza atau bercakap dalam bahasa yang berbeza. Kita sememangnya rakyat Malaysia dan setia kepada negara kita. Faktanya, Wawasan 2020 disambut kedatangannya dengan kemurungan, berkurung dan kegagalan kerajaan Tebuk Atap mentadbir urus negara dengan kemeluk langkah syaratan, perintah kawalan pergerakan, darurat, gulung tikar, kibar bendera dan sebagainya. Mungkin ianya petanda bahawa gagasan itu hakikatnya dinodai oleh pencetusnya sendiri. Noktah.